Selamat petang, salam sejahtera. Menurut kajian para penganalisis politik, didapati bahwa akan bakal berlaku gantung parlimen. Ini menyebabkan mungkin akan berlaku kerajaan gabungan ataupun kerajaan perpaduan yang melibatkan semua partai politik bergabung di dalam satu pemerintahan. Tapi yang tular hari ini ialah apabila gambar kabinet perpaduan yang mana Anwar dinaikkan pangkat, dilantik menjadi Perdana Menteri, manakala 3 timbalan Perdana Menteri termasuk Zahid pula jadi viral. Dalam video gambar paparan yang Anda lihat sekarang ini ialah video ataupun gambar kabinet perpaduan untuk tahun 2022, yang mana Perdana Menterinya diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan timbalan Perdana Menteri ada 3 orang, yaitu Datuk Zahid Hamidi, Datuk Lim Guan Eng, maafkan saya bukan Lim Kit Siang tapi Lim Guan Eng, dan satu wakil daripada Borneo yaitu Datuk Madius Tangau daripada Sabah. Selain daripada itu, untuk menteri yang lain pula yaitu keuangan, dalam gambar yang tular ini menulis Tengku Zafrul sebagai Menteri Keuangan. Manakala menteri untuk yang lain pula dapat dilihat ialah yang disenaraikan seperti Mat Sabu, Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail, dan ada juga Rafizi Ramli, begitu juga dengan Gobind Singh Dio. Rafizi Ramli tidak kelihatan sangat apa jawatan yang diberikan, tetapi akan naik juga sebagai menteri di dalam garisan kabinet ini. Namun yang lebih menarik ialah turut disenaraikan dalam cadangan ataupun kabinet perpaduan ini ialah Hisamuddin Tun Hussein yang akan ditulis di sini menjadi menteri luar, dan Ahmad Maslan juga turut tersenarai di dalam senarai kabinet ini. Dan yang paling mengejutkan kita ialah apabila Tokmat, timbalan Presiden UMNO, hanya berada di bawah, menonton, tidak menjadi sebagai seorang timbalan Perdana Menteri. Namun yang mengejutkan saya ialah dalam ramai-ramai kabinet ini ada seorang yang hilang. Siapa lagi kalau bukan Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin tidak dapat dilihat dalam kumpulan ataupun kabinet perpaduan yang diviralkan ini. Mungkinkah Zahid Hamidi sudah tidak, bukan Zahid Hamidi, Khairi Jamaluddin sudah tidak boleh pakai lagi. Yang kedua yang paling mengejutkan ialah dalam senarai kabinet perpaduan ini bekas Perdana Menteri Malaysia yaitu Ismail Sabri Yaakob tidak disenaraikan pun di dalam kabinet perpaduan ini. Makna kata, dia adalah sekali pertama menjadi Perdana Menteri yang tidak dilantik semula untuk apa-apa jawatan, termasuk juga dengan Muhyiddin Yassin. Yang masuk ialah Barisan Nasional. Tiada Perikatan Nasional di dalam kumpulan kabinet perpaduan yang tular ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Apa pendapat kamu tentang kabinet perpaduan ini? Walaupun telah dikomen oleh pemimpin-pemimpin besar UMNO seperti Zahid Hamidian dan Ahmad Maslan yang mereka katakan sudah terdesak tindakan itu. Namun di Malaysia jangan terus dibuang berita kabar angin, karena biasanya di Malaysia ini dinamik. Kita boleh gunalah perkataan dinamik itu. Biasanya di Malaysia ini amat luar biasa, yang mana kabar angin boleh jadi kabar kebenaran. Kabar benar pula boleh jadi kabar angin. Jadi hati-hati. Mungkinkah kabinet perpaduan ini menjadi benar?
Kita hanya tinggal tunggu dan lihat pada hari Ahad ini. Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Habislah Zahid Hamidi kali ini. Apabila orang kuat, bekas orang kuat UMNO yang tak nak bertanding lagi, dedahkan pula perkara yang paling menarik tentang Zahid Hamidi, yaitu Nazri Aziz. Beliau kata Zahid tiada kuasa runding kerjasama dengan Anwar. Wow. Veteran UMNO yaitu Nazri Abdul Aziz berkata bahawa adalah mustahil untuk UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan sekiranya pilihan raya umum ke-15 akan berakhir tanpa mana-mana gabungan atau parti memiliki majoriti membawa kepada parlimen tergantung. Bercakap kepada Malaysia Kini, bekas ahli parlimen Padang Rengas selama 5 penggal itu berkata, Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi tidak ada kuasa untuk mengadakan sebarang rundingan dengan pihak lain. UMNO yang merupakan tunjang kepada Barisan Nasional masih lagi dengan usul no DAP no Anwar, kata beliau. Presiden Zahid tidak ada mandat atau kuasa untuk jumpa dengan Anwar nak berunding, kata beliau lagi. Bagi saya rasa tidak mungkin dari segi UMNO sendiri pun DAP ini merupakan satu musuh ketat, beliau kata. Jadi Zahid silap besar jika dia fikir bahawa ada kuasa untuk menentukan hala 7 ahli parlimen BN yang menang pada PRU 15, katanya lagi. Sebelum ini Presiden PAS Abdul Hadi mendakwa wujud muslihat antara UMNO dan BN dan PH dengan memastikan BN menang kurang kerusi untuk memberi kemenangan besar kepada PH. Dakwa Abdul Hadi, strategi berkenaan bertujuan memudahkan proses penggabungan antara BN dan PH untuk membentuk kerajaan persekutuan selepas PRU. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad turut membuat tuduhan serupa terhadap PH dan BN. Paksa tanda tangan SD adalah satu jenayah. Wah, ini satu menarik. Ini memang menarik. Sementara itu, Nazri juga berkata bahawa sebarang usaha untuk memaksa ahli parlimen BN untuk menandatangani surat aku janji atau SD adalah satu jenayah. Ada cerita yang mengatakan bahawa kita ada calon-calon yang diminta tanda tangan atau perjanjian, apa-apa perjanjian. Maknanya, esok dia boleh mewakili mereka untuk mengadakan sebarang rundingan. Ia satu tindakan jenayah bodoh untuk mengawal calon. Selepas mereka jadi ahli parlimen, kamu tidak boleh kawal mereka dengan memaksa menandatangani yang jelas melanggar hak mereka. Itu satu jenayah, kata Nazri Aziz. Boleh dikenakan penjara 7 tahun di bawah Akta Kanun Keseksaan, katanya lagi. Anggota Parlimen Padang Rengas yang enggan bertanding lagi itu mengulas mengenai dakwaan calon-calon BN diminta menandatangani SD. Nazri bagaimanapun tidak dapat mengesahkan sama ada benar wujud dokumen sedemikian. Sebelum ini terdapat dokumen yang menghendaki calon memberi kuasa kepada Zahid untuk memutuskan kedudukan dalam kabinet. Salinan yang beredar di media sosial itu juga mengatakan mereka mesti menyokong Zahid sebagai Perdana Menteri dan membenarkan UMNO mempertimbangkan kerjasama dengan parti lain. UMNO menyifatkan dokumen itu sebagai palsu. Menurut Nazri, sekiranya parlimen tergantung, kuasa adalah di tangan Yang di-Pertuan Agong. Jangan lupa benda itu. Esok tuanku akan tanya setiap ahli parlimen. Seri Paduka tak terima sesiapa mewakili mereka. Tuanku juga akan tanya setiap orang dan ahli parlimen tidak boleh dirangkum sebagai satu kumpulan dan diberikan kuasa kepada presiden parti untuk tarik mereka menyokong. Jadi, kerja minta tanda tangan SD itu satu kerja bodoh, katanya lagi. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.